Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang two groups comparison, iaitu untuk mengenal pasti perbezaan antara dua kumpulan, iaitu sama ada kepuasan pelanggan berbeza ataupun tidak antara waktu pagi dan waktu petang. Ada tak perbezaan antara GDP bagi dua buah negara? Ada tak perbezaan antara markah percubaan SPM bagi dua sekolah yang berbeza? Ada tak perbezaan keharmonian negara sebelum dan selepas COVID-19? Ya, itu contohnya. Ya, so kalau ada element of comparison di situ, maka topik hari ini mungkin statistical teknik yang sesuai untuk rakan-rakan. Okey. Okey, sebelum kita mengenal pasti metod yang mana satu, perkara yang paling utama adalah kita perlu mengenal nominal, ordinal, interval dan ratio. Okey, sama ada skala itu data yang digunakan berskala nominal, ordinal, interval atau ratio. Itulah kelas kemudian lah ya. Alright. For this moment, dengan andaian data itu adalah interval ataupun ratio plus dia bertaburan normal. Okey, plus dia bertaburan normal, maka boleh kita gunakan semua statistical teknik di depan kita ini. Alright, tapi ini bukan hanya untuk dua kumpulan saja. Ini untuk pelbagai purpose. Alright, so yang pertama, kalau satu kumpulan, one sample t-test, paired sample t-test kita ada kalau berkumpulan yang berpasangan, tetapi fokus kita hari ini nombor 3 tu. Two independent sample of t-test, di mana kita membandingkan dua kumpulan kajian, iaitu biasanya kita refer kepada demographic profile kita lah. Ada tak beza antara rasa depression antara kumpulan B40 dan M40 for example. Okay, so kita fokus kepada nombor 3. Alright, the rest ada lagi pilihan lain yang mungkin bersesuaian yang kita mungkin akan belajar minggu depan dan minggu lagi satu. Ada lagi 2 sesi kita bersama. Okay. Alright, tetapi nombor 3 ini yang saya paparkan di sini datanya mesti interval atau ratio bertaburan normal. Tetapi bagaimana jika datanya interval dan ratio tetapi tidak bertaburan normal? Jadi ada pilihan juga di sini iaitu nombor 3 juga, iaitu Mann-Whitney U-test namanya. Okay, so Mann-Whitney U-test ini alternatif kepada independent sample t-test. Okay, kenapa kita memilih yang alternatifnya? Kerana data yang kita uji tidak normal. Sebab itu minggu lepas kita belajar kenormalan data. Bagaimana kita nak tentukan data kita normal ataupun tidak. Sebab kenormalan data itu adalah requirement kepada two independent sample of t-test. Okay, so setiap statistical method yang diperkenalkan, alright, mesti ada dia panggil assumption, statistical assumption. Dalam bahasa biasa kita panggil rules and regulation. Ialah macam kita beli blender, ada syarat-syarat penggunaannya. Kita beli mesin dryer, ada syarat-syarat penggunaannya. Begitu juga statistik. Statistik sendiri pun ada syarat-syarat penggunaannya. So kita kena ambil tahu apa syarat-syarat menggunakan independent sample t-test, dan jika tak dapat fulfill, adakah kita berhenti di situ? Oh tidak, kita boleh teruskan, tetapi kita kena mencari jalan alternatif. Okey, dia sama dengan kita tak boleh guna highway, kita kena gunakan jalan kampung. Ada alternatif as long as kita sampai kepada lokasi tersebut. Okey, so dalam kes kajian, maksudnya asalkan kita dapat mencapai objektif dengan tepat. Alright, so kita tak boleh SPSS buat tekan-tekan ni, klik-klik keluar. Okey, kita tak boleh membenarkan SPSS influence kita. Sebab kita yang pakar dalam bidang kita, kita yang mesti mengambil tahu. SPSS hanya follow sahaja. Ataupun apa-apa software lain seperti SAS, R ke apakah, mereka hanya follow saja instruction kita. Okey, bukan kita bergantung dengan software. Software yang bergantung dengan kita, ya. Okey, so ini syarat-syarat independent sample t-test. Okey, rakan-rakan boleh tengok seterusnya, iaitu data should be at interval ataupun ratio, mesti normal, independent group. Independent group tu maksudnya tadilah, kalau anda lelaki, anda bukan perempuan. Kalau anda tinggal di Kedah, bukan tinggal di Perak. So,
Responden yang menjadi grup pertama dan grup kedua masing-masing independen adalah orang yang berbeza. Okay, so homogeneity of variant. Ini syarat untuk menggunakan independent sample test. Alright, selalunya data itu tak normal tu yang menjadi orang kata apa, kekangan, menjadi limitasi. Dan kita pergi kepada pilihan lain iaitu nama dia Mann-Whitney U-test. Fungsi sama. Dia analoginya macam kita beli blender machine, satu jenama Panasonic, satu jenama Panasonic. Fungsi yang sama, tetapi of course ada kekangan masing-masing. Of course ada keburukan masing-masing. Of course ada kebaikan masing-masing juga. Okay, so Mann-Whitney U-test ini data should be at least ordinal. So dia jadi advantage. Kemana? Sebab yang sebelum tadi yang kita belajar independent sample t-test, dia kata data should be interval or ratio. But now, Mann-Whitney dia kata at least ordinal. Bila dalam statistik dia berkata at least ordinal, itu adalah bermaksud it can be ordinal, interval dan ratio. So maksudnya data ordinal boleh tak kita nak guna untuk buat comparison? Boleh. Terus sahaja dengan Mann-Whitney. Okay, perlu tak kita semak normal tak normal? Tak perlu. Okay, sebab dalam Mann-Whitney U-test dia tak perlu pun data itu normal ataupun tidak. So jelas perbezaan antara Mann-Whitney dan independent sample t-test. But kalau the data tu interval ataupun ratio, alright, researcher akan memilih independent sample t-test instead of Mann-Whitney. Dia tak terus pergi kepada Mann-Whitney sebagai pilihan utama. Kenapa? Kerana independent sample t-test is more powerful berbanding Mann-Whitney U-test. Okay? Sebab independent sample t-test dalam kumpulan parametric statistik. Mann-Whitney U-test dalam kumpulan non-parametric statistik. Okay? Walau bagaimanapun, apabila sampel size ni cukup besar, 20 dan ke atas, kehebatan kedua-dua, kekuasaan, power of test kedua-duanya adalah almost similar. Jadi apabila kita menggunakan sampel size yang besar, kita jangan ragu-ragu untuk menggunakan Mann-Whitney U-test jika data kita tidak normal. Okay? Adalah salah kita menggunakan pada metod yang salah tak memenuhi syarat. Okay? So yang paling penting kita tahu apa jalan alternatif yang ada. Okay. So bila kita nak menggunakan kedua-duanya, either one, sama ada Mann-Whitney U-test ataupun independent sample t-test, kedua-duanya untuk test. Perkataan test itu sendiri membawa kepada hypothesis testing. Okay, so bila hypothesis testing akan ada H0 dan H1. Alright, so di H0 there is no gender. Saya merahkan di situ, there is no gender difference. Okay, dalam mean score of English language subject. Okay, H1, there is a gender difference in mean score of English language subject. So, no difference berada di H0, there is a difference berada di H1. Alright, so ini hipotesis yang perlu kita bentuk tertakluk kepada objektif kajian kita, tertakluk kepada research question kita, tertakluk kepada problem statement kita. Okay, so yang ini kena jelas peringkat objektif. So daripada objektif kita membina hipotesis, ada perkataan-perkataan tertentu yang akan digunakan, yang boleh digunakan. So itu kena masuk kelas statistik saya lah. Alright, so secara umumnya there is no gender difference dekat H0, there is a difference dekat H1. And then macam mana kita nak tahu hipotesis kita ini betul atau salah? Ianya bergantung kepada nilai P, iaitu P value yang kita akan dapat daripada SPSS nanti. Kita akan klik-klik kemudian nanti. Saya terangkan dulu. So once you dah dapat P value, okay, kita akan bandingkan dengan alpha. Alpha itu apa? Alpha itu risiko kita melakukan kesalahan apabila kita kata reject H0. So dalam kes ni kita akan buat satu decision nanti. Reject H0 atau tak? Okay, atau gagal untuk reject H0. Once kita kata reject H0, takkanlah kita punya decision tu tepat 100%. Right? Mestinya 100% tak tepat. Okay, tetapi kita memberi sedikit risiko membuat kesalahan iaitu 5% sahaja.
Sebab itu rata-rata kita menggunakan alfa bernilai 0.05. Tetapi boleh juga kalau kita nak guna nilai lain, asalkan tidak melebihi 10%. 10%, okey, dan ke bawah. Tetapi kadang-kadang dalam keadaan medical, data manufacturing, okey, alfanya akan lebih kecil lagi. Sebab apa lebih kecil lagi? Sebab siapa yang nak makan Panadol kalau alfanya 5%? Kan? H0, okey, Panadol itu selamat ataupun tidak selamat. Berani ke? Kan? Okey, itu maksud alfa. So, itu secara orang kata apa? Umumnya. Alfa adalah risiko melakukan kesalahan dengan mengatakan alfa adalah risiko kita membuat kesalahan jika kita mengatakan H0 itu reject. Alright, once we decide to reject H0, apakah risiko kita salah? Sebab apa ada risiko kesalahan? Sebab bila kita membuat hipotesis testing, yang kita gunakan maklumat adalah maklumat sampel. Alright, kita menggunakan maklumat sampel. Sampel is not represent the whole population. So, apabila dia tak represent the whole population, dia just a sample sahaja, ada mungkin kita salah. Alright, so that's why kita take a risk pada alpha 0.05. So, decision rule itu perlu di-memorize lah. Okay, sebab apa-apa himpunan hipotesis, doesn't matter topik mana-mana pun, inilah rule dia. Reject H0 if p-value less than alpha. Alpha dalam kes ni 5%. Alright? Alpha dalam kes kita gunakan 5%. P-value nanti kita run dan kita buat some comparison. Jika kecil, reject H0. Otherwise, tak boleh reject. So, kalau reject H0, apa maksudnya? Dalam bahasa kampung saya, kita tendang buang H0. Jadi, apa yang tinggal? There is a gender difference. Maksudnya, kalau reject H0 bermaksud kesimpulannya, there is a gender difference in mean score of English language. Otherwise, kalau kita kata, oh tak boleh reject lah, bermaksud dalam bahasa yang lebih, orang kata apa, teknikal, kita panggil gagal menolak H0. Maknanya, kita tak boleh katakan H1 itu benar. Kita kena terimalah hakikat bahawa there is no gender difference. Okay? So, begitu juga, alright, sekejap lagi saya kembali di sini. Okay, begitu juga dengan untuk Mann-Whitney U-test. Cuma saya ubah perkataan median instead of mean. Just now, nampak tak? Saya merahkan mean. Alright, saya merahkan mean. So, saya copy paste maklumat yang sama. Saya letak di sini untuk buat Mann-Whitney U-test. Alright, so mean tadi bertukar kepada perkataan median. Dia tak refer kepada mean. Okay, so there is no gender difference in median score of English language subject. H1, there is a gender difference in median score of English subject. So, decision rule masih sama. Okay, tak kisahlah Mann-Whitney ke, parametrik ke, non-parametrik ke. Decision rule ini. Kalau you guna regression pun sama. P-value kecil daripada alpha, reject H0. So, that's why I said please memorize. So, nampak tak perbezaan hipotesis apabila menggunakan independent sample t-test, kita refer pada mean. Apabila kita nak refer kepada Mann-Whitney, kita gunakan median. Tapi idea yang sama. H0, no gender different. H1, a gender different. So, how to click and click to get this value? Ini adalah contoh output yang akan dijana oleh SPSS kepada kita apabila kita menggunakan SPSS, and then bagaimana nak baca output ni. Okay? So, yang pertama sekali kita akan dapat bulatan ini, coklat, bulatan merah dan bulatan biru. So, bulatan merah, coklat dan biru ini dipanggil p-value. Alright? Oleh kerana ada 3 value yang berbeza, maka bagaimana kita nak decide? Okay? So, untuk memilih sama ada bulatan merah atau bulatan biru, iaitu nilai ini mewakili nilai p-value untuk t-test. Ya? Yang bulatan coklat ini p-value untuk leave-in test. Okay? Untuk memilih merah atau biru bergantung kepada p-value leave-in test. Okay? Oleh kerana p-value pada leave-in test adalah 0.16, okay, 0.016, okay,
maka nilai tersebut adalah kecil daripada alpha. Since kecil daripada alpha, kita concludekan reject H0. Okey. So, apakah itu H0 dan H1-nya? H0 equal variance. Okey. Ataupun both variance are equal. H1 unequal variance. Okay, ataupun there is a difference in variance. Okay, both variance are differ. Okay, doesn't matter lah ikut. Asalkan kita faham H0 is equal kedua-duanya, satu lagi tak equal. Okay, H0 sama, H1 tak sama. So, since ini H0 dan H1-nya p-value 0.016 kecil daripada alpha, maka reject H0. So, once we reject H0, reject. Okay, yang tinggal adalah unequal variance. So, kalau perasan dekat sini nanti ada output nama dia equal variance assume di bawah equal variance not assume. Okay, since unequal, jadi kita refer kepada this row. Equal variance assume. So, our p-value untuk t-test is refer to the blue color. Our statistical p-value untuk t-test is refer to the blue color. So, that's why saya tulis sini P0.09 is chosen. Okay. So, since P0.09 is chosen and then the answer is statistically significant. Maksudnya kita reject H0. Bagaimana kita tahu kita reject H0? P-value bandingkan dengan alpha. P-value kecil daripada alpha, reject H0. Okay. Berbalik kepada case kita tadi. So, dalam case ni apa? Bila reject H0? Maksudnya, there is a gender difference in mean score of English language subject. Ini kita assume data kita normal, lalu kita menggunakan independent sample t-test. Bagaimana kalau sampel kita tak normal, data kita tak normal. Sorry, bukan sampel tak normal. Data itu yang tak normal. Okay, maka kita akan gunakan Man-Whitney. Ini outputnya. So, Man-Whitney senang. Ada satu je nilai. Kita cari p-value. Okay, kita cari p-value yang saya bulatkan itu, iaitu rujuk kepada asim. Asim itu bermaksud asymptotic. Asymptotic maksudnya penghampiran. Alright, Man-Whitney U ni dia tak ada their own distribution. Dia menumpang distribution Z. So, that's why dia akan ada nilai Z juga. So, dia bagi asymptotic SIG 0.010. Ini adalah p-value. So, lebih mudahlah kalau guna Man-Whitney. Dia ada satu nilai saja. Alright. So, kita concludekan statistically significant. Sebab apa? Sebab p-value kecil daripada alpha. Alpha kita berapa? 5%. Nak guna berapa nilai lain? Ada juga yang guna 1%. Ada yang guna 10%. It's up to you. Tapi not more than 10%. If more than 10%, siapa yang nak percaya? Sebab risiko mengatakan rejection rate itu salah sangat besar. So, that's how kita nak baca output. Okay, so next kita pergi bagaimana kita nak klik-klik dan dapat output ini. Alright, terima kasih.